Selamat pagi. Pada hari ini kita akan belajar tentang membanding beza graf terarah dengan graf tidak terarah. Graf berpemberat dengan graf tidak berpemberat. Jadi apakah perbezaan antara graf terarah dengan graf tidak terarah? Jadi graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu. Keadaan tepi mengaitkan dua bucu ditanda dengan arah kaitan. Jadi graf terarah biasanya digunakan untuk mewakilkan arah suatu proses, peta jalan raya, peta penerbangan, litar elektrik, rangkaian komputer, carta organisasi dan sebagainya. Di sini kita boleh tengok, saya highlightkan. Contoh graf terarah. Tengok arah A, dia akan pergi ke C pergi ke B, C pergi ke A. Dia ada arrow, itu adalah terarah. Jadi kalau dia tak ada arrow, dia bukan graf terarah. Di sini kita tengok. Rajah menunjukkan bahagian B. Kemudian rajah 2. Rajah 2 menunjukkan graf terarah yang mempunyai gelong dan bilangan tepi. Mengikut panah yang ditanda, didapati bahawa I4 dia menghubungkan P dengan R. Dia bermula daripada P dan berakhir pada R. Kalau kita tengok betul-betul, I4 dia menghubungkan P dengan R. Jadi arah dia daripada P ke R. Jadi bila kita tulis hubungan dia, kita kena tulis seperti ini. I4. Maksudnya garis I4. Hubungan dia P R. Jadi P ke R. Jadi I5, kita tengok I5, sisi 5, dia menghubungkan bucu RP. Jadi bermula daripada R dan berakhir pada P. Kemudian I2, kita tengok I2, I2 dia berpusing. I2 ini I2. Dia berpusing. Jadi yang ni tak ada masalah untuk kita tulis. Dia bermula dengan Q dan berakhir di Q. Dia balik. Dia berpusing balik ke Q. Membentuk gegelong. Ini yang ada gegelong. Yang ini tak ada gegelong. Sebenarnya graf tidak terarah. Graf tidak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelong atau bilangan tepi yang dilukis tanpa penanda arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Mengaitkan dua bucu. Jadi dia sukati saja, dia tak ada arah. Kita tengok. Ini graf tidak terarah. Beza graf terarah dengan tidak terarah. Tengok tidak terarah. Tidak terarah bezanya dia tak ada arrow di situ. Tengok jenis graf mudah. Dia tak ada arrow. Kita tengok A, B, C, D. Tu. Kemudian yang ni A, B, C, D. Dia ada arrow. Yang ni ada arrow. Jadi bila kita tulis set dia nanti, dia kena tulis betul-betul lah. Set dia kena tulis betul-betul. Jadi kalau kita tulis nanti set dia
kena tulis macam ni. Okay, tengok kita baca. Okay, yang ni kita kena tulis. V, tengok V. V adalah bucu. V untuk bucu. Kalau awak tanya apa tu V, cikgu? V adalah bucu. Jadi bucunya adalah dalam set A, B, C, D. Kemudian set E. E itu mewakili garisan. Okey, maksudnya dalam set garisan, kalau tengok garisan yang pertama ni, garisan AB. So, ditulis kurungan, koma B. Kurungan itu adalah set A, B. Kemudian set AC, AC, kemudian BC, CD, dalam kurungan set besar dia, set universal set. Simbol set. Ini adalah simbol set yang tepi itu, simbol set. Jadi E sama dengan simbol set kurungan AB, kurungan AC, BC, DC, kemudian kurungan balik simbol set. Penulisan pasangan bucu adalah bebas. Kedua pasangan bucu ataupun AB ataupun BA. Ini mana-mana sebab dia tidak terarah. Okey, di sini kita tengok darjah. Untuk darjah, darjah DA sama dengan 2. DB sama dengan 2. DC sama dengan 3. DD sama dengan 1. Apa itu darjah? Kita tengok darjah, apa yang menghubungkan. Apa yang menghubungkan? Tengok A ni. A dihubungkan oleh berapa garisan? 2. B dihubungkan oleh berapa garisan? 2. C. C, awak tengok C. C ada 3 garisan yang menghubungkan dia. 3 garisan, maksudnya darjahnya 3. Kemudian D hanya 1 saja garisan. Jadi jumlah darjah, jumlah bucu sama dengan jumlah darjah. Jadi jumlahnya lah 8. Kemudian graf yang terarah. Graf yang terarah kita tengok sama juga V-nya, set V-nya A, B, C, D. Kemudian E dia E kita tengok tulisan. Kita tengok arah dia. Tengok bermula daripada B. B pergi ke A. Jadi kita kena tulis set B A. Kemudian C A. C pergi ke A. So kita kena tulis set C A. Kemudian B C. B C, kita tengok arrow dia B ke C. Jadi kita kena tulis set B C. Kemudian DC. DC sebab dia bermula daripada arrow dia daripada D pergi ke C. Jadi kita tulis D C. Ini maklumat dia. Penulisan kedudukan pasangan bucu adalah mengikut arah pada tepi. BA dan AB adalah set bucu yang mewakili tepi yang berlainan. Jadi kalau dia terarah, kita tak boleh sebarang. Okey, begitu juga bila kita tulis darjah dia. Okey, darjah kita tengok. Okey, darjah masuk untuk A. Okey, masuk untuk A berapa? D in. In tu masuk. D dia masuk. Hubungan dia 2. Out tak ada. Jadi jumlah A adalah 2. Kemudian darjah untuk B. B, tengok arrow. Ada semua arrow keluar daripada B. Jadi D out. D out itu adalah B2. Kemudian D C
Tengok C. Arrow yang menuju kepada C2 dan arrow yang keluar daripada C1. Jadi kemudian D masuk tak ada, keluar 1. Jadi jumlahnya 8. Macam ni kalau terarah dia ada in out. Okey, arrow keluar, arrow masuk. Jadi jumlahnya sama juga macam tadi kita jumlahkan. Okey, kalau yang gegelong tidak terarah, dia bergulung-gulung. Tulisan gegelong ni pun sama juga. B, P, Q, R, S, T, kemudian E dia. Ni kita boleh tulis suka-hati lah, tapi satu pasangan satu saja. PT, PQ, QR, QR. Kenapa QR, QR? QR dia ada dua sebab dia boleh pusing ikut arah jam, kemudian pusing ikut lawan arah jam. Okey. Kemudian T. TT. TT kita hanya tulis sekali sahaja. Tulis sekali sahaja. TT dia pusing round. Okey. Kemudian darjahnya sama juga. Tengok berapa garisan dia. Tengok Q tu ada 4. DQ, DP ada 2 garisan. Q ada 4. Tengok garisan yang menghubungkan Q. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian R 2 saja. S 2. T 4. Jadi jumlahnya 14. Okey, kalau terarah, ni ada gulung ni. Kalau terarah, kita tengok. P. Okey, jumlah ni masih sama. Cuma kita tulis, okey, V dia P, Q, R, S, T. Kemudian E nya P partner dengan Q. P mengarah ke Q. Kemudian Q mengarah ke R. Lepas tu R mengarah ke Q balik. Kemudian S keluar. S mengarah ke Q. Lepas tu T mengarah ke S. Dan T pusing. Kemudian T mengarah ke P. Okey, kemudian in out dia. Okey, darjah masuk, darjah keluar. Okey, kita tengok P ada berapa darjah masuk. 1 masuk, 1 keluar. Q 3 masuk, 1 keluar. Okey, 3 masuk, 1 keluar. Kemudian R 1 masuk, 1 keluar. S 1 masuk, 1 keluar. Dan T 1 masuk, 3 keluar. So ni berpusing. Kalau dia berpusing, 1 masuk, 1 keluar. Okey, tergolong. Jadi darjahnya jumlahnya adalah 14. Jadi kalau tanya berapa gelong, gelongnya adalah 2. Okey. Kemudian terusnya tengok graf berpemberat dan tidak berpemberat. Okey, jenis graf. Graf terarah dan tidak terarah. Okey, untuk graf berpemberat, kita tengok graf dia terarah dan tidak terarah. Tepinya diberi nilai atau pemberat. Kemudian contoh tepi. Okey, jarak antara dua bandar, masa yang diambil. Okey, nilai arus, kos dan sebagainya. Ini adalah berpemberat. Contohnya yang kita buat ini. Okey, kalau kita tengok ni, contoh ni PQRSTQ tu adalah pemberat. Dia diberi nilai pada buku tu ada. Kemudian ada contoh jarak PQ. Okey, PQ berapa jarak? 10 km. Itu adalah pemberat. Okey, berapa sentimeter? Itu pemberatnya. Okey. Untuk graf tidak berpemberat, graf
terarah dan tidak terarah. Okey, tiada nilai atau pemberat dinyatakan. Tepi mengaitkan maklumat hakiki jawatan, gambar raja pokok, peta pokok, peta alir, peta buih. Itu yang tidak berpemberat. Okey, contoh 7. Lukiskan graf terarah mengikut maklumat yang diberi. Okey, lukiskan graf terarah mengikut maklumat yang diberi. Okey, kita tengok yang terarah dia mesti ada arrow. Okey, tengok soalan A. Kita ada bucu PQRSTU. Bucu PQRSTU. Ya, kita tengok pasangan bucu. Okey, pasangan bucu PQ. Pasangan bucunya PQ. Dan dia menuju ke arah P dan P ke Q. Jadi, kita mula dengan titik P. Kita mula dengan titik P. Kita lukis macam mana kita mula. Mula dengan titik P. Okey, P ke Q. Buat macam tu. Dia boleh bermacam-macam bentuk. Tapi biasa kita boleh buat guna bentuk segi 4. Okay, bentuk segi 4 untuk memudahkan kita. Okay, mula dengan bentuk segi 4. P mengarah ke Q. Kemudian P pergi ke R. Okay, cuba buat dalam bentuk segi 4. Kemudian R mengarah ke Q. R mengarah ke Q. Kemudian tengok P, R, Q. Kemudian RS. Okay, RS. SR. Jadi S, R. Kemudian SQ. Kemudian ST. Lepas tu tengok U dia. Okey, dalam E ini garisan tu E adalah garisan tepi. Tak ada U ditulis di situ. Jadi U tak ada pasangan. Jadi U tu boleh letaklah di mana-mana. Yang menunjukkan U tu tak ada pasangan. Okey. Kemudian soalan B. Mempunyai satu gelong pada bucu QA, Q dan RS ialah berbilang tepi. Okey, berbilang tepi. Tengok. Ni berbilang tepi ni dia ada gelong. Okey, berbilang tepi maksudnya dalam tu dia ada banyak tepi dia. Okey, dah banyak. Tengok B. In, out. Tengok B. Mempunyai, okey, DP 1. In 1. Mesti ada satu arrow yang mengarah kepada P. Contoh ni tengok. Dia buat titik dulu. Kita letak titik 4. Okey, kita tengok bucu berapa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6. 6 titik lah maksudnya. 6 bucu. Jadi, kita letaklah 6 bucu tu. Okey. Kemudian, kita tengok. Kemudian baru kita lukis arah dia. Okey, garisan masuk P 1, keluar dari P 1, kemudian Q, masuk Q ada 3. Okey, masuk Q ada 3, dan keluar daripada Q ada 2. Okey. Kemudian R masuk tak ada, keluar 3. Dan S masuk 3, keluar 1. Okey. Jadi dia mula dengan sikit-sikit je. Awak letak macam tu, lepas tu sambung. Kita sambung yang ada gelong tu, kita tengok gelong. Okay, dia lukis mana-mana lah. Okay, lengkapkan graf. Di sini last kali baru dia lengkap. Tapi yang masuk dan keluar pada setiap bucu. Okay.
Okey, contoh 8. Ini adalah contoh graf yang berpemberat. Kita tengok. Ini dalam kehidupan harian kita, graf yang ada pemberat. Kita tengok berapa jarak. Ini biasa awak tengoklah dalam peta. Ada jarak, ada mula. Okay, jarak laluan sehala terpendek bagi V1 ke V5. V1, mana V1? Okay, V1 ke V5. Cubalah ikut arah. Ikut arah anak panah. Kita tengok jarak mana yang paling pendek. Jadi kita buat. Kemudian jarak terpanjang. Maksudnya jarak pendek dia 500. V1 pergi ke V2. V1, V2 600. Kemudian V5. 600 tambah 500. Jadi 100. 1100. Kemudian V1 ke V5. Jarak terpanjang V1 ke V5. Dia lalu V1, V2. Ini macam awak pergi ke tandas dulu ni. Ada jalan pendek ikut jalan panjang. Okay. 600, 900, 500, 500. Jadi jumlahnya 2500. Okey, bucu-bucu yang perlu dilalui jika jarak larian sehala adalah 1.4 hingga 2.1 km. Okey, 1.4 km. Jadi nanti awak kena kira lah yang mana agak-agaknya lebih kurang 1.4 km dan yang mana lagi 2.1 km. Jadi ini jawapannya V1, V3 dia tambah. Kita tambah yang mana mewakili jarak yang sama. Okey. Kemudian latihan. Okey, jadi nanti boleh jawab latihan ni 1, 2, 3, 4. Okey, cuba jawab. Kemudian cek ni, ni soalan 4 penyelesaian masalah. Okey, lukiskan. Okey. Okey, ini adalah soalan pelatihan dia. Nyatakan dua beza antara dua graf. Okey. Kemudian apakah maksud pemberat dan graf berpemberat? Apakah maksud pemberat pada graf yang berpemberat? Dan lukiskan graf terarah mengikut. Okey, lukiskan graf terarah. Okey, mengikut maklumat yang diberi. Okey. So ini. So nanti pelajar tengok balik apa yang saya terangkan tadi. So ini contoh dia. Okey, kemudian yang keempat melukis. Jawapan B. Jadi jawapan A. Jawapan A kita lukis berdasarkan maklumat. Lengkapkan graf. Lengkapkan graf dan berpemberat dan tidak berpemberat. Jadi lengkapkan graf ini. Graf ini tidak lengkap. Cuba sambung-sambungkan. Apa dia? Berdasarkan maklumat. Okey. So ini jawapan. KJB. Tengok graf. Jawapan akhir dia. Kemudian CB ni. Okey. Jadi itu saja. Pada kali ini, video kali ini. Sekian, terima kasih. Jadi
Selamat mencuba.